Setiap hari Nabi Yakub tanya, kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa? Aku datang nak ziarah engkau. Aku datang nak ziarah engkau. Sampailah satu hari tu. Hari ni kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Wahai Yakub, sesungguhnya hari ini aku datang, aku nak cabut nyawa kau. Terkejut Nabi Yakub. Bukankah kau dah janji dulu kau nak bagi aku tiga tanda? Wahai sahabatku Yakub, sesungguhnya aku dah bagi dah 3 tanda ni kat kau. Apa tandanya? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Dah kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda tu? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah. Cukup 3 tanda, jangan banyak cerita, standby. Soalan bocor, tinggal nak mati dah. Malam ni baring, ni rasa mati dah ni, macam tu je. Dan menurut kajian di Malaysia, golongan yang mati dulu memang jantan, bukan perempuan. Orang lelaki mati dulu. Jangan perasan hidup lama. Cuba tengok jumlah bapa tunggal dengan ibu tunggal. Berapa? Mana lagi ramai? Ibu tunggal. Orang lelaki tengah baca surat khabar mati. Jarang dengar orang perempuan baca surat khabar mati. Orang perempuan panjang umur dia. Panjang umur. Itu sebab orang perempuan dengan orang lelaki ni taat, ikut cakap dia. Jangan banyak cekadak. Sebab orang lelaki bila-bila boleh mati, apa dia nak setuju ya, faham? Faham tak ni? Faham. Tak, ni saya cakap terang ni. Bayangkan kita melawan cakap dia, besok tu dia mati. Nampak? Setuju ya. Orang perempuan senang masuk syurga tau. Yang pertama, jaga solat. Alhamdulillah, jaga solat. Tolakung macam-macam kala. Kedua, jaga puasa. Alhamdulillah, jaga puasa melainkan hari ABC Allah bagi cuti. Ketiga, taat. Yang ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Alhamdulillah, senang. Yang keempat, taat perintah suami. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Setuju tak? Tak dapat dia jawab dah. Itu yang payah tu. Setuju tak? Tak setuju. Okeylah, saya betulkan balik. Taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Setuju tak? Orang lelaki kahwin baik tak? Baik, alhamdulillah. Selesai masalah. Gurau ya. Lepas ni adalah surat kat pengurusi Masjid Hashim Yahya. Mulai hari ni, tuan pengurusi masjid, tolong jangan panggil lagi penceramah ni. Ya, tak adalah. Alah, yang seorang pun tak adil nak lebih, betul tak? Betul tak? Kena ambil hati, ambil hati. Kerana orang lelaki ni bukan apa, kasih sayangnya terlalu banyak. Dia bila bagi kasih sayang kat semua, lempah ruah, membazir kan, macam tu. Aduh, hai. Lain tajuk tu lah, pasal mati tadi. Dia senang lagi fokus lah, macam tu lah kan. Dia berani cakap ni sebab jauh dari rumah tu. Dia berani cakap kat rumah belum tahu lagi. Dia bukan takut bini, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi kata, berlemah lembutlah kepada isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi tak sebut tau, taatlah berlemah lembut pada isteri kamu kalau isteri kamu lembut pada kamu. Nabi tak sebut. Maknanya kalau isteri kita ni jenis loudspeaker, jenis garam pun, kita kena lemah lembut dengan dia. Faham? Dia bukan takut bini menakutkan, dia lain macam tu. Jadi taatlah kepada perintah Allah ini, dan juga perintah Rasul kita, berlemah lembut tu dia. Orang perempuan pula, kalau orang lelaki dah lemah lembut tu, jangan ambil kesempatan. Okay. Orang lelaki ni kadang tu lah dia berkorban banyak sebenarnya, tapi orang perempuan berkorban itu nampak. Orang lelaki tak boleh nak lawan pengorbanan orang perempuan, walaupun lelaki banyak berkorban. Bayangkanlah orang perempuan beranak, macam mana punya sakit. Sakit orang perempuan beranak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ya Allah, sakitnya tak dapat bayangkan.
Walaupun teman dalam bilik bersalin dengan, sabar yang sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dia marah lah kita kat situ. Payah. Kita cakap tahu pun payah. Jadi abang tak tahu kan marah juga kan. Itulah dia. Orang perempuan dengan tahap itu sakit dia beranak, tak pernah dia putus asa, tetap nak beranak lagi. Nampak? Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup dia? Sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulangnya sekali lagi kan. Ceritakan anak bukan main lagi. Tak sakit long, sikit dia macam gigit semut. Cuba layar sekali lagi, tengok langsung diam banyak. Itu yang saya respect orang perempuan tu. Saya tengok yang tu, yang dekat, yang wanita hari ni yang saya jadi tetamu tahun lepas kan. Saya tanya masa tu dia tetamu WHI tu. Anak dia 14 orang. 14 orang. Saya tanya dia, susah tak beranak puan? Senang je. Payang dia jawab tu, senang aja. Jarang perempuan jawab macam tu. Yelah macam mana tak senang, dia kata. Lahir-lahir je suami take over. Suami jaga, suami tukar pampers, suami mandikan, suami siapkan susu dia apa semua. Ya Allah senangnya. Ya Allah. Orang perempuan malah. Kalau macam tu semua orang senang. Kan? Orang lelaki tak dapat. Cuba tanya orang lelaki, anak berapa ramai dah? Baru 8. Tu orang lelaki je jawapan tu. Baru 8. Cuba tanya orang perempuan, berapa anak dah? Dah 8 dah. Tu orang perempuan jawab tu. Cuba tanya orang lelaki, nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki apalah salahnya. Tu orang lelaki tu. Tanya orang perempuan, nak beranak lagi tak? Tak ada kerja lain, beranak bagilah orang lain pula. Contoh. Kok ya dapat lah macam tu. Balik pada ingat mati tu. Hidup kita ni sementara. Itu sebabnya kalau kita nak selamat hidup dunia akhirat, matlamat kita. Hidup kita sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Senang yang falsafah dia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Belajar dengan sahabat-sahabat yang berasal dari Bangladesh. Apa maksud belajar? Orang Bangladesh, cuba tengok. Dia dekat Malaysia ni, dia tak kisah duduk dalam kontena tepi somak, dia tak kisah. Dia pakai baju biru, seluar hijau, kasut kuning, tak ada hal. Pegang tangan melintah jalan, tadi nampak tak ada hal, kata tak? Tak ada hal. Dia makan nasi putih tu, dia bubuh kuah kadang-kadang dengan kentang itu. Lauk memang tak ada, minum air kosong, tak ada hal. Sebab apa? Dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Duit dia semua dia kirim Bangladesh, balik Bangladesh. Balik rumah, balik ke kampung dia dah habis kerja, balik kampung, rumah besar, kereta besar, semua besar. Bini pun besar, dapat duit banyak. Jadi makna kata dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Macam tu gak kita kat atas dunia ni. Dunia ni sementara sifat yang bergaduh-gaduh. Kenapa? Yang kita marah orang tu pegang jawatan ketua kampung, marah orang tu jadi ketua bahagian, marah orang tu wakil jadi wakil rakyat, marah orang tu jadi pegang jawatan, semua marah. Yang kita marah kenapa? Semua sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Duduk ni kursi ni pun sementara sifatnya kursi ni. Nampak pun? Untunglah dia duduk kursi tinggi, empuk pula tu. Kursi ni kalau orang tarik terbalik je. Sementara sifat dia. Meja ni sampai masa ni habis. Sifat dia sementara. Pegang jawatan, jadi pegawai daerah ke, jadi tak kisahlah jadi pegawai-pegawai ke, pangkat besar, sampai masa dia pencen, habis ke jawatan tu, ganti orang lain. Makna bukan hak kita, pinjaman semua kan. Rumah kita bukan bawa masuk dalam kubur. Tak masuk dalam kubur. Nak belagak-belagak kenapa? Tak payah nak belagak-belagak, tak ada apa pun. Kereta besar sampai masa berapa lama rasa kereta baru tu baru? Kereta baru berapa lama rasa baru? Cuba cakap. Lepas tahun dah boring. Lepas tahun boring. Ada orang tu rumah kereta dah macam used car. 8 biji kereta. Sampai satu kereta tu tak boleh start, punya lama tak bawa kereta. Ada orang tu kereta tu dipunggah ke sana kemari tu lah, dikojon kereta tu sampai jahanam gitu. Kan? Sebab apa? Semua sementara sifat. Bini lawa berapa lama lawa? Suami handsome berapa lama handsome? Sampai masa tak handsome pun. Jadi jangan kecewa suami tak handsome. Jangan kecewa isteri tidak secantik Nilofa. Jangan kecewa. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka? Tak ada dah. Memang golap kat sama.
Cuba tanya orang tua-tua dulu. Tu sebab saya bawa tu. Baru-baru ni dalam radio baru ni saya bawa tajuk tu. Bercinta selepas kahwin. Susah budak sekarang ni. Bercinta bukan main lagi. Kita kena jaga ni benda-benda ni. Anak baru bertunang kau bagi lesen naik motor. Faham? Baru bertunang, mak bapak lah, elok-elok jalan ni lah, bangang motor. Aduh. Bukan orang sini lah, ni orang New Zealand saya kat ni. Orang sini okey. Dia belum kahwin, baru bertunang. Apa hal bagi dia naik berdua-duaan? Naik kereta tak apa, siapa cakap? Manjang salah dia ni. Pegang dia atau pegang paha? Jangan tu. Pakaian anak kita tengok. Jangan cakap memang betul mak bapak tidak mewarisi dosa anak-anak itu, dia takkan tanggung, melainkan kecuaian mak ayah tu, membiarkan benda-benda tak betul pada anak tu, tu mak ayah tanggung. Anak pakai baju ketat-ketat, kita suruh tutup aurat, bukan balut aurat. Ketat pakai dalam ketat dekat dada ni ada tulisan-tulisan, ada manik-manik berkilat-kilat. Orang lelaki silau, dah silau terpaksa dah baca. Apa dia tulis tu macam tu ah. Baju ketat menyala-nyala tulisan, bila dah dekat-dekat tengok rupanya tulisan ni tulis apa tengok-tengok lah. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia pun menjeling, dia nampak kata pasal tengok dia menjeling. Rupanya kat belakang ada tulis kalau nak cakap. Kita pun cakap, dek manalah kau dapat baju ni dek? Kat pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Tapi mak kau pakai, dia pakai untuk ayah kau kat rumah, bukannya untuk sesiapa. Engkau ni pakai untuk siapa? Anak pakai ketat-ketat, anak pakai, itu punca kadang-kadang menyumbang kepada masalah-masalah kat luar. Kes-kes rogolnya, kes-kes sumbang mahramnya, macam-macam hal. Sekarang ni benda-benda pelik dah banyak. Tak takut ke kita? Anak kita sama macam budak perempuan ni, yang pakai tudung tu, yang Islam tu, boleh nak bunuh diri sebabkan artis K-pop tu mati. Tak takut ke kita dengar benda macam tu? Dah mula pula berarak beramai-ramai menyokong perkahwinan sejenis. Tak risau ke kita? Jantan kahwin dengan jantan, berlaga reket. Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Itu yang presiden mana tu, Perdana Menteri mana, Afrika ke mana tu, dia kata dia akan penjarakan yang homoseksual dan juga lesbian ni duduk dalam satu sel, dia akan dibebaskan bila salah seorang padanya mengandung. Memang sampai bila tak keluar dari situ. Kan kita ni Islam ni dah jadi cantik tu, saya cerita tadi, dah tak takut dekat Tuhan, dah tak takut dah. Tak ada apa dah. Relax lah, biasa lah. Jangan sampai perkataan itu dilazimkan kepada masyarakat kita. Dia budak tu kena cakap lah, biasalah budak sekarang. Jangan cakap macam tu. Bila kita biasakan tu istilah dia membiasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi nanti besok yang biasa tu jadi betul. Tu kita takut, betulkan betul-betul. Bila disebut kita ni akan mati, sampai masanya kita akan dibangkitkan akhirat besok. Berapa ramai orang yang mati nanti, dia baru perasan dalam bekal dia yang bawa ke akhirat kosong, tak ada apa. Sebab leka bersia-sia, enjoy atas muka bumi, baru perasan bekalnya tak ada apa. Tu sebabnya kita ada kesedaran, alhamdulillah. Tu sebab saya tak boleh tolak jemputan ceramah di Masjid Hashim Yahya ni dengan tahap macam ni lah ramai jemaah subuh dah. Cara senyap tu ada harapan kan, semua macam ni. Ya, itu kan